Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Sahabat-sahabat sekalian, tajuk perbahasan kita pada kali ini adalah Perang Mu'tah. Sebelum tu saya ingin menceritakan ada satu kejadian di mana ianya dipanggil sebagai Umrah Qadha. Umrah Qadha ini adalah pengganti umrah kepada umrah yang dahulu, di mana suatu ketika Nabi dan para sahabat berniat untuk melakukan umrah, namun sayangnya dihalang oleh orang kafir Quraisy dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan umrah. Dan dari situ terjadinya satu perjanjian, di mana isi perjanjiannya adalah tidak boleh melakukan umrah pada tahun ini, namun boleh dilakukan pada tahun hadapan. Tetapi tidak boleh melebihi, tidak boleh tempoh melakukan umrah tu tidak boleh melebihi selama 3 hari. Kemudian perlu adanya genjatan senjata selama tempoh 10 tahun. Di mana dalam tempoh 10 tahun ini tadi, kalau ada orang kafir Quraisy yang berhijrah ke Madinah, wajib kepada orang Madinah untuk mengembalikannya ke Mekah. Dan jika ada orang Madinah lari ke Mekah, maka tak wajib baginya untuk kembalikannya ke Madinah. Perjanjian ini seolah-olah merugikan kaum muslimin. Tapi mereka tak tahu perjanjian inilah yang sebenarnya menguntungkan orang muslimin. Dan tidak pada itu juga, dalam tempoh 10 tahun ni tadi, Nabi SAW membuat dakwah, di mana baginda mengutuskan surat-surat dakwah kepada penguasa negeri. Dan ini sekaligus terjadinya di antara sebab punca terjadinya perang Mu'tah. Sebelumnya, bahawa Nabi Muhammad SAW ni tadi telah menumpaskan orang-orang Bani Nadir yang berada di Khaybar. Tak lama selepas tu, Nabi dan para sahabat ni ambil peluang untuk melakukan umrah, di mana pada ketika dahulu mereka ni tak sempat, mereka tak dapat melaksanakan umrah. Dan Nabi pun terus pergi buat umrah, dan ada para pengikutnya lebih kurang dalam 2,000 orang. Dalam perjalanan Nabi singgah ke Mekah selama 3 hari. Dan pada hari yang keempat, orang Quraisy datang kepada Ali. Orang Quraisy datang kepada Ali bin Abi Talib dan berkata, "Ya Ali, ya Ali, ya Ali, wahai Ali, wahai Ali, wahai Ali, kabarkan kepada temanmu itu." Siapa teman Ali ni tadi? Nabi kitalah, Nabi Muhammad SAW. Kabarkan kepada temanmu itu, keluarlah kalian daripada tempat ini, daripada kota kami, kerana waktu tempoh yang telah kita janjikan telah tamat. Maka tidak lama selepas itu, Nabi dan para sahabat dan para pengikutnya 2,000 orang ini tadi keluar daripada kota Mekah. Dalam pada Nabi keluar daripada kota Mekah ni, ketika Nabi dan para sahabat ni keluar daripada kota Mekah ni, ada seorang budak kecil, ada seorang perempuan kecil berlari-lari ke arah Nabi dan para sahabat dan berkata, Wahai pakcik,
wahai pakcik, jangan tinggalkan aku keseorangan. Jangan tinggalkan aku keseorangan. Dan bila Nabi dan para sahabat ni dengar, terus mereka ni berpusing, terus toleh ke belakang. Dan tak sangka bahawa budak itu tadi adalah putrinya, anaknya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang mana kita tahu Hamzah bin Abdul Muttalib ini wafat ketika berlakunya perang Uhud. Dan di mana Nabi dan para sahabat pada itu terus pergi kepada budak itu tadi, di mana ketika itu adanya Ja'far, adanya Ali, adanya Zaid. Dan ketiga-tiga sahabat ini tadi berkata, ikut sahaja aku. Dan Nabi memutuskan supaya anak kecil ini tadi, anak perempuannya Sayyidina Hamzah ini tadi, untuk tinggal bersama dengan Ja'far ini tadi. Setelah selesai, Nabi dan para sahabat kembali ke Madinah. Dan tak sangka ada satu kejadian yang amat luar biasa, yang amat dahsyat, iaitu dipanggil sebagai Ghazwatul Mu'tah, peperangan Mu'tah. Di mana perang Mu'tah ini adalah sebesar-besar perang ini berlaku ketika Nabi sendiri masih hidup. Dan perang ini juga berlaku perang ini lawannya adalah tentera-tentera Romawi. Dan pada ketika itu Nabi sendiri tak mahu untuk bermusuh dengan orang kafir Quraisy ini. Sebab apa? Sebab perjanjian yang telah dijanji 10 tahun itu. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengarahkan supaya tentera-tenteranya berhadapan dengan tentera Syam, yang mana kita tahu tentera Romawi ni gagah perkasa. Kenapa? Macam mana? Bagaimana boleh berlaku ni peperangan ini? Perang Mu'tah ni dia berlaku pada Jamadil Awal tahun ke-8 Hijrah, bersamaan 629 Masihi. Mu'tah ni merupakan satu kawasan di mana terletak di bahagian bawah di daerah Balqa, di negeri Syam, di antara Balqa Da'i dengan Baitul Muqaddis. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor ataupun punca-punca tercetusnya perang Mu'tah. Okey. Ada satu ni Nabi dia memutuskan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Haris ibnu Umair untuk berdakwah kepada Raja Busra. Dan bila mana beliau sampai ke tempat tu, bila mana Sayyidina Haris ni dia sampai ke tempat tu, dia ditahan, dia diberkas, dia ditangkap oleh puak-puak Kristian. Dan bila mana Sayyidina Haris ni ditangkap, dia dipancung lehernya sehingga mati. Namun bila berita ni sampai sahaja kepada Nabi seolah-olah macam ini adalah kes ataupun perbuatan yang amat berat bagi Nabi. Sebab Sayyidina Haris ni dia merupakan duta kepada Nabi. Dan apa lagi bila mana Nabi dengar je kes ni, perbuatan ni yang mana Sayyidina Haris ni dipancung, Nabi terus siapkan, Nabi terus cari persiapkan tentera-tentera Islam seramai 3,000 orang untuk berharapan untuk berperang dengan puak-puak ni tadi. Di mana 3,000 orang ni merupakan tentera yang paling ramai dalam Islam. Kalau contoh perang-perang lain tak sampai 3,000. Kiranya perang Mu'tah ni adalah tentera paling ramai sekali dalam Islam. Dan bila mana Nabi dah persiapkan tentera-tentera dia ni tadi, Nabi menyerahkan panji perang kepada anak angkatnya sendiri, iaitu Zaid bin Harithah. Dan Nabi berpesan kepadanya, bila mana Zaid bin Harithah ni syahid, bila mana Zaid bin Harithah ni tumbang, mati dalam peperangan, maka Ja'far pula yang ambil tempat dia, yang pegang panji tu. Dan bila mana Ja'far gugur
syahid juga pada peperangan tu. Maka Abdullah bin Rawahah pula yang ambil tempat ni. Dia ambil yang pegang panji perang. Dan akhir sekali bila Abdullah bin Rawahah ni juga gugur, bila Abdullah bin Rawahah ni juga syahid dalam peperangan ni, maka Nabi pesan, carilah, lantiklah, pilihlah di antara kalian sesiapa yang layak untuk pegang panji perang itu. Dan kemudian sahabat-sahabat ni tadi bersama dengan 3,000 orang tadi berangkat pergi ke mana? Pergi di mana tempat matinya, tempat Sayyidina Haris ni dipancung. Dan Nabi juga sempat berpesan, bila sampai je tempat tu, ajak dulu orang tu untuk masuk pada Islam. Sebab apa? Sebab dalam Islam dah mensyaratkan bahawa tidak boleh membunuh sama sekali orang yang masuk Islam. Tapi kalau mereka degil juga, kalau mereka ni degil juga tak nak masuk Islam, maka mintalah pertolongan pada Allah untuk memerangi mereka sehingga habis, sehingga titisan yang terakhir. Jadi kita akan pergi ke poin seterusnya, iaitu tangisan Abdullah bin Rawahah. Sebelum bergeraknya tentera Islam, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan 3 orang sahabat ataupun ketua perang tersebut. Nabi berkata kepada mereka bahawa di sana ada darah sahabat kita, iaitu Haris bin Umair, yang telah pun terkorban. Jadi dengan ini kita harus menegakkan darah saudara kita ini. Nabi juga mengingatkan kepada mereka, iaitu tentera-tentera Islam, agar berdakwah terlebih dahulu dengan musuh mereka. Mana tahu berkemungkinan separuh daripada mereka ataupun keseluruhan mereka mahu masuk Islam. Jadi jika mereka mahu masuk Islam, maka tidak jadilah perangan tersebut. Maka selepas itu bergeraklah 3,000 orang tentera Islam sambil diiringi Rasulullah SAW dan para sahabat lain yang tidak menyertai peperangan tersebut. Setibanya Rasul dan tentera perang di Saniyatul Wada', maka salah satu ketua perang, iaitu Abdullah bin Rawahah, telah pun menangis. Lalu para sahabat pun bertanya kepada Abdullah, "Mengapa kamu menangis, wahai Abdullah?" Lalu Abdullah pun berkata, "Aku menangis bukan sebab aku cintakan dunia. Aku menangis bukan sebab aku takut mati. Tapi aku menangis kerana teringatkan satu firman Allah yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, iaitu neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang telah ditetapkan." Surah Maryam ayat yang ke-71. Lalu Abdullah pun berkata lagi bahawasanya aku tidak tahu sama ada aku masuk neraka ataupun tidak. Abdullah ini begitu takut bahawa ayat ini menceritakan tentang dirinya. Allahu Akbar. Inilah sahabat Nabi Muhammad SAW begitu risau akan dirinya masuk ke neraka, sedangkan dia sudah berada di jalan yang benar, iaitu di jalan Allah, iaitu dengan berjihad. Yang mana kita tahu bahawa jihad di jalan Allah ini adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Jadi kita pergi ke poin seterusnya, iaitu perjalanan tentera Islam ke Mu'tah. Maka bergeraklah tentera Islam ke arah utara sehinggalah mereka sampai di sebuah negeri yang bernama Ma'an. Ma'an itu terletak di dalam jajahan negeri Syam, atau lebih dikenali sekarang sebagai negara Syria. Setelah sampai di Ma'an, tentera Islam pun berhenti untuk berbincang dan berunding tentang strategi perang mereka supaya mereka dapat mengalahkan musuh. Selepas itu, seorang tentera Islam datang bertemu ketua perang yang pertama, iaitu Zaid bin Harithah, dan memberitahu bahawa Hercules telah bergerak dengan tenteranya ke Ma'ab dengan 100,000 orang tentera Rom, dan juga ia bergabung dengan tentera dari kabilah-kabilah lain seramai 100,000 orang juga.
Jadinya keseluruhan tentera Hercules seramai 200,000 orang tentera. Hercules itu siapa? Hercules itu adalah seorang raja Rom yang paling besar. Selepas mendengar berita tentang Hercules itu, Zaid bin Harithah dan para sahabat yang lain segera membentuk mesyuarat yang tergempar. Tentera Islam berasa pelik dan tidak sedap hati kerana mereka memikirkan jumlah tentera Islam yang seramai 3,000 orang sahaja mahu menentang 200,000 tentera daripada pihak musuh. Dalam pemikiran kita mesti dapat tahu bahawa tak mungkin untuk kita yang seramai 3,000 orang ini dapat mengalahkan 200,000. Tentera-tentera Islam ini mula berasa risau dan kerap memikirkan apa yang patut mereka lakukan. Adakah mereka patut berpatah balik ataupun adakah mereka patut tulis surat kepada Nabi Muhammad supaya Nabi menghantar lebih ramai lagi tentera Islam. Lantas melihat reaksi tentera-tentera Islam, maka Abdullah bin Rawahah pun membantah semua pendapat mereka dengan menyatakan, "Wahai tentera-tentera semua, demi Allah, sesungguhnya yang kamu tidak suka dan takut inilah yang perlu kita lalui. Itulah yang sebenar-benarnya, iaitu mati syahid." Akhirnya, setelah para tentera mendengar kenyataan Abdullah bin Rawahah ini, mereka pun bersetuju dengan pendapatnya dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan mereka. Kali ini saya akan bercerita mengenai tentera Islam bergerak ke arah musuh. Setelah 2 malam berturut-turut tentera Islam bermesyuarat, di mana berakhir dengan persetujuan menerima pendapat daripada Abdullah bin Rawahah. Justru itu, seluruh tentera Islam pun bergerak ke arah musuh di salah sebuah kampung yang bernama Balqa, iaitu kalau sekarang ni berada di negara Jordan. Mereka bertempur dengan sekumpulan tentera Hercules di tempat bernama Masyarif. Tentera musuh cuba menghampiri mereka, tetapi tentera Islam membelok ke suatu kawasan dikenali sebagai Muttah. Di sana mereka mengambil tempat dan menyusun strategi. Melalui unit kanan diletak di bawah pimpinan Utbah bin Qutadah al-Uzri dan manakala unit kiri di bawah pimpinan Ubadah bin Malik al-Ansari. Kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu permulaan peperangan dan pimpinan silih berganti. Dalam bahagian ini, banyaknya sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mati syahid di jalan Allah SWT. Bermulalah di sini, di bumi Muttah, iaitu kedua-dua kumpulan bertemu. Peperangan sengit pun bermula melalui 3,000 tentera Islam menghadapi 200,000 tentera musuh Rom. Kalau ikut kita fikirkan, tentera Islam 3,000 nak menentang 200,000 tentera Rom agak mustahil. Dengan tentera Rom banyaknya kelengkapan senjata dan sebagainya. Tetapi dengan keazaman jihad yang tinggi dan bercita-cita untuk syahid di jalan Allah SWT dan menyebabkan satu peperangan yang sangat-sangat luar biasa yang pernah dunia menyaksikan dengan keheranan dan keajaiban. Inilah yang dikatakan apabila iman menyemarak jiwa, maka berlakulah perkara-perkara luar biasa. Selain itu, panji peperangan pun dipegang oleh Zaid bin Harithah, orang yang kesayangan Rasulullah SAW. Beliau merempuh dengan musuh penuh keberanian tiada tara. Beliau mengasak hinggalah beliau terkena tekaman musuh. Masya Allah, membawa beliau terkorban sebagai seorang syahid yang pertama. Seterusnya,
apabila Zaid bin Haritha mati syahid, dengan itu panji Islam terus diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Beliau pun tidak kurang hebatnya dari Zaid bin Haritha. Hingga apabila beliau terasa berat berperang dengan kuda, beliau melompat dari kudanya yang berwarna perang itu, lantas disembelihnya untuk mengelakkan gangguan. Kini beliau bertempur di bawah hingga apabila tangan kanannya terputus, maka panji Islam itu dipegang dengan tangan kirinya. Dan setelah tangan kirinya terpotong pula, lalu diapitkan bendera itu dengan dua belah lengannya. Dengan keadaan begini, beliau terus menjulang bendera Islam hinggalah beliau gugur syahid. Ada pula pendapat mengatakan yang beliau telah ditetap oleh seorang Rom dengan kedua belah tangannya itu. Dan kemudian Allah SWT menggantikan dengan dua sayap yang memboleh beliau berterbangan di dalam syurga Allah ke mana sahaja yang beliau mahu. Kerana itu beliau dikenali sebagai Ja'far al-Tayyar dan Ja'far Zul al-Janahin. Allahu Akbar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi' bahawa Ibn Umar telah menceritakan kepadanya semasa beliau mendapati Ja'far telah syahid, di badannya terdapat kesan-kesan pukulan dan tikaman sebanyak 50 pedang, dan tidak ada satu pun di sebelah belakangnya. Maksud di sini adalah yang kena 50 tikaman itu bahagian badan di hadapan dan bukan badannya di belakang. Dan juga di dalam satu riwayat lain, kata Ibnu Umar, "Ku bersama mereka di dalam peperangan berkenaan, kami mencari Ja'far dan kami dapati beliau di antara yang terbunuh syahid. Kami melihat pada jasadnya beliau lebih 90 tikaman dan tetakan yang telah disebut dalam riwayat Al-Umri dan dari Nafi'. Dan kami telah mendapati kesemuanya itu dari sebelah hadapan jasadnya, iaitu bahagian hadapan badan jasadnya tersebut." Di samping itu, ketika Ja'far gugurnya syahid di jalan Allah selepas pertarungan yang sengit itu, maka bendera Islam pun dicapai oleh Abdullah bin Rawaha. Dengan itu, beliau pun terus memecut kudanya mari ke hadapan. Beliau teragak-agak untuk turun dari kudanya hinggalah keadaan memaksa beliau. Di sini beliau bersyair. Inilah syairnya: "Duhai jiwaku, ku bersumpah, kau pasti menghadapi kerelaan cabaran. Kiranya sudah orang mencapainya, kenapa kau berlengah membenci syurga Allah?" Beliau melompat turun. Kemudian anak saudaranya menghadiahkan seketul daging dengan berkata, "Makanlah, buat menguat badanmu. Hari ini kau menghadapi keadaan yang sama yang pernah kau alaminya." Beliau mengambilnya dan menggigit secepis. Kemudian beliau membuangnya. Lantas beliau menghunus badannya sambil mari ke hadapan dan terus bertarung hingga gugur sebagai syahid. Baik, insyaAllah sekarang kita sambung pula pada bahagian yang seterusnya, di mana di sini saya nak terangkan ataupun nak cerita semasa bagaimana panji perang diserahkan kepada pahlawan pedang Allah. Baik, insyaAllah. Serta-merta seorang askar dari Bani Ijlan yang dikenali sebagai Sabi' bin Arqan memegang bendera Islam sambil melaung, "Wahai tentera Islam, pilihlah seorang daripada kamu untuk memegang tugasan ini ataupun menjadi ketua dalam peperangan ini." Lalu jawab kalian, jawab orang ramai pada ketika itu, "Kamulah orangnya, kamulah orangnya." Lalu Sabi' bin Arqam menjawab, "Aku tidak boleh." Sabi' bin Arqam jawab, "Aku tidak layak, aku tidak boleh." Lalu akhirnya orang ramai bersetuju dengan siapa? Dengan Saifullah yang digelar oleh Nabi SAW, Saifullah. Siapa lagi kalau tak Khalid bin Al-Walid. Apabila beliau memegang bendera, terus beliau mengharungi kancah pertempuran yang sedang sengit ketika itu, di mana kita kenal, kita tahu Khalid bin Al-Walid ini di antara sahabat Nabi yang sangat-sangat berani dalam medan peperangan. Kalau kita lihat dalam peperangan yang lain,
Khalid bin Al-Walid ini selalu menjadi tonggak utama dalam peperangan, ataupun sesiapa yang suka selalu menjadikan Khalid bin Al-Walid ini sebagai idola mereka dalam kancah pertempuran ataupun dalam medan peperangan. Kalau kita lihat dalam peperangan-peperangan yang lain, Khalid bin Al-Walid ini apabila beliau menjadi seorang ketua ataupun memikul tugasan dalam peperangan itu, kebanyakannya atau majoritinya menang dalam peperangan itu. Itulah kuasanya atau kehebatan ataupun kecekapan sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Al-Walid. Dan sesuailah dengan Nabi SAW menggelarkan beliau dengan Saifullah, yakni pedang Allah. Pada hari tersebut juga Al-Bukhari meriwayatkan 9 bilah pedang telah patah di tanganku, yakni di tangan Khalid bin Al-Walid yang digelar sebagai Saifullah. Pada ketika itu, pada peperangan hari itu, bayangkan 9 bilah pedang yang telah patah di tangan Saifullah, yakni Khalid bin Al-Walid. Nak menceritakan banyaknya ataupun nak menceritakan bagaimana keadaan ataupun bagaimana kejadian pada hari itu, banyaknya pedang yang telah dipatah oleh Saifullah, yakni Khalid Al-Walid. Di sini nak menceritakan bagaimana ataupun macam mana Khalid bin Al-Walid ini ia berperang dengan kata sungguh-sungguh, bukannya berperang dengan keadaan bermain-main. Sampaikan 9 bilah pedang telah patah di tangan Khalid bin Al-Walid. Lalu pedang yang hanya kekal di tanganku, kata Khalid bin Al-Walid, ialah pedang Yamaniyah. Pada hari peristiwa tersebut, yakni pada hari peperangan Mu'tah, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada sahabat melalui wahyu yang diturunkan oleh kepada baginda Nabi SAW sebelum beritanya dibawa orang dari medan perang. Maksudnya, sebelum berita itu disampaikan kepada orang lain, wahyu diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Sabdanya yang bermaksud, bendera dibawa oleh Zaid, beliau jatuh, kemudian ianya diambil oleh Ja'far, dan beliau jatuh lantas diambil oleh Ibn Rawahah. Ibn Rawahah pun juga gugur pada ketika peperangan itu. Di masa itu Rasulullah SAW dalam keadaan berlinan air mata, hinggalah bendera Islam dicapai oleh Saifullah, yakni pedang Allah. Maka dengannya pembukaan pun selamat terlaksana. Di sini nak menceritakan bagaimana kehebatan ataupun kecekapan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khalid bin Al-Walid, di mana satu persatu sahabat Nabi gugur jatuh dalam medan peperangan ketika menjadi ketua ataupun menjadi mengambil tugas dalam peperangan itu. Dan akhir sekali Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Islam selepas diambil oleh tangan, iaitu Saifullah, yakni Khalid bin Al-Walid. Baik, insyaAllah sekarang kita pergi kepada topik yang terakhir, iaitu pengakhiran peperangan. Ketika itu, tentera musuh Roman menutupi bumi Mu'tah berbanding sekumpulan tentera yang bilangannya kecil, dan ketika itu Islam mendapat kemenangan yang luar biasa. Bayangkan, di bumi Mu'tah ketika itu dipenuhi dengan tentera musuh. Sangat-sangat ramai tentera musuh ketika itu. Tetapi Khalid bin Al-Walid telah memperlihatkan kecekapannya, kebijaksanaannya untuk keluar dari keadaan yang cemas, di mana mereka tersepit di dalam kancah pertempuran yang tidak diduga. Masya Allah, nak kata hebatnya ketika itu yang dipikul ataupun yang ditugaskan oleh Khalid bin Al-Walid yang digelar oleh Nabi SAW dengan gelaran Saifullah, yakni pedang Allah. Sebaik sahaja subuh menjelang, beliau menukar posisi tentera dan menyusun semua kedudukan tentera Islam. Selepas subuh dah menjelang ketika itu, di mana peperangan yang berlaku, dan menjelang subuh pada ketika itu, Khalid bin Al-Walid menjadi ketua dah ketika itu, dan dia menukar posisi tentera Islam pada ketika itu. Dengan menukar, iaitu mengubah barisan hadapan ke belakang, yang kiri ke kanan dan sebagainya. Macam-macam lah pertukaran yang dibuat oleh Khalid bin Al-Walid, yakni Saifullah.
Beginilah cara Islam mengatur serangan ketika itu, sehinggalah pihak musuh pulang ke negaranya tanpa memikir untuk kembali lagi untuk memerangi Islam. Dan dengan itu berjayalah Khalid untuk melepaskan tentera Islam dari ancaman dan jengkaman daripada tentera Roman ketika itu. Alhamdulillah, Masya Allah, kita boleh ambil satu iktibar bagaimana semangat juang yang ditunjukkan oleh Khalid bin Al-Walid yang memberi kemenangan kepada Islam. Kesan peperangan bagi kisah ini, meskipun tentera Islam tidak dapat menuntut bela, namun pergerakan ini telah menatijahkan kesan yang amat besar. Dengannya kemasyhuran tentera Islam menjadi gah. Dalam masa yang sama, membawa orang Arab secara menyeluruh menjadi panik dan juga takjub, kerana Roman adalah kuasa besar dan gergasi di bumi pada masa itu. Pada mulanya orang Arab menyangka keberanian tentera Islam untuk berhadapan dengan tentera Rom adalah tindakan membunuh diri sendiri. Namun setelah tentera Islam dengan bilangannya yang kecil, seramai 3,000 orang itu mencabar tentera Rom yang besar lagi gagah perkasa, seramai 200,000 orang. Oleh itu, kemudian tentera Islam pulang ke Madinah tanpa mengalami kerugian yang berat. Semuanya menjadi macam satu legenda malah peristiwa ini. Peristiwa ini membuktikan bahawa tentera Islam adalah unik. Belum pernah bangsa Arab mengenali contoh umpama ini. Sesungguhnya mereka telah dibantu dan disokong oleh Allah Subhanahu wa taala. Teladan mereka ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Maka justru itulah kita dapati kabilah-kabilah Arab yang menjadi musuh Islam, yang musuhi Islam hinggalah ke saat sebelum peristiwa bersejarah itu telah mengubah pendiriannya, di mana Banu Salim, Banu Ashja', Banu Ghathafan, Banu Zibyan, Fazarah dan lain-lain telah memeluk Islam. Peperangan ini merupakan permulaan kepada pertarungan berdarah dengan Roman di masa-masa hadapan. Malah ianya juga menjadi sebagai landasan dan pendahuluan kepada pembukaan Islam ke atas negeri-negeri Roman. Seterusnya penaklukan Islam ke atas negeri-negeri di belakangnya yang terletak jauh di sebaliknya. Jadi pengajaran untuk peperangan ini ialah yang dapat kita ambil, tentera Islam yang berjuang dalam perang Mu'tah berjuang kerana ingin menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mereka juga bercita-cita untuk mati syahid ataupun mencapai kemenangan. Tentera Rom dan musyrikin Arab yang menghadapi mereka merasa ketakutan kerana mereka berhadapan dengan tentera yang bercita-cita untuk mati, sedangkan mereka cintakan kehidupan di dunia ini yang fana dan takut mati. Yang kedua, pesanan Rasulullah SAW dalam memilih pemimpin menjadi dalil bahawa seseorang khalifah ataupun pemimpin boleh melantik amir atau ketua dalam kumpulan mengikut tertib. Selain itu, Rasulullah SAW menangis ketika mengetahui ada sahabat yang syahid. Baginda menangis sebagai satu tabiat kasih sayang manusia, dan itu bukanlah menolak qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah baginda mengasihi para sahabat yang telah syahid di medan perang. Allahu a'lam daripada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.